Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inu wa astaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nahdahu la syarikalah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa fiqhan fid din ya arhamar rahimin. Assalamualaikum. Terima kasih pada Ikmal kerana menyebut saya sekali lagi. Okey, hari ini saya nak sentuh pasal sedikit tentang kuarantin dan juga rawatan untuk penyakit COVID. Ada orang tanya, kenapa kita perlu kuarantin semua orang? Padahal yang teruk akan kena COVID ni ialah orang tua ya. Orang muda kalau kena selalunya most of them tak kena teruk kita tahu kalau orang muda kena kurang dari 15% yang akan dapat gejala teruk. Sebabnya kita kena kuarantin semua, kita tak nak kita pula keluar menjemput COVID masuk ke dalam rumah ya. Sebagaimana kita tahu ada tanggungjawab kita anak-anak muda ni, walaupun saya tak muda orang-orang yang ada ibu bapa supaya melindungi orang-orang tua di dalam rumah. Bukan saja orang tu, orang yang ada masalah perubatan, yang on regular steroid, yang immunocompromised ya, yang ada orang ada kanser yang menjalani kemoterapi, radioterapi tu kita kena lindungi dia orang ya. Jadi sebab itulah kita kena kuarantin semua. Kalau nak tahu, kalau orang tua umur 60 tahun, kalau dia terkena COVID, 40% akan dapat gejala yang teruk. Gejala teruk dan juga kritikal. Kesian ya. Dan juga kalau dah lebih 80 tahun, almost 70%. 7 dari 10 akan dapat gejala teruk. Kena masuk hospital dan mungkin memerlukan rawatan rapi dan kita tahu banyak orang muda adalah silent carrier. Walaupun dia gejala tak teruk, tapi ramai dia silent carrier saya nak cerita sikit tentang stages of infection COVID ni ya. Dia ada 5 stage. Yang stage pertama tu tak ada simptom. Yang ni orang muda ada ramai ya. Orang muda ramai asymptomatic kita panggil. Langsung tak ada apa-apa. Dan stage kedua ialah dia ada tanda gejala viral fever. Gejala viral fever ni macam demam, dia wajib ada demam. Demam tu wajib. Sakit badan, cirit-berit, sakit tekak, itu gejala at least tahap 2 COVID. Kalau nak tahu, walaupun orang ada gejala tahap 1 yang tak ada simptom, 80% daripada mereka akhirnya akan berubah ke tahap 2. Hanya 20% saja akan kekal tak ada simptom sampai dia baik gejala ketiga pula dia start ada batuk. Gejala keempat ni kalau gejala ketiga tu dia start ada batuk, bermakna kuman tu dah sampai ke paru-paru. Batuk dia ni batuk yang mengganggu lah ya. Kadang-kadang kita nampak dia batuk, nampak dia masih aktif lagi, demam tak berapa tinggi, boleh jalan sana sini semua, tapi bila kita measure oksigen dia mungkin masa tu dah start jatuh dah bukan 100% lagi. Ramai orang muda macam ni. Orang muda ni dia reserve dia banyak sebelum dia pingsan, dia collapse tu dia akan dia boleh tahan lama sebelum dia collapse Tahap 4 dia ada semua gejala demam tu, batuk termasuk sesak nafas. Kadang-kadang dia tak perasan pun dia ada sesak nafas. Gejala paru-paru dia ni makna semakin teruk. Dia tak perasan pun. Tapi cuma dia kata, saya dulu kalau pergi panjat tangga tak penat sangat. Ni saya rasa 2-3 hari ni panjat tangga dah bertambah penat. Tu antara gejala keempat Actually gejala keempat ni dah termasuk tahap teruk. Paru-paru dia dah dijangkiti COVID Gejala tahap kelima ialah dah start ada, dia punya paru-paru dia dah tak boleh compensate dah. Maknanya bagi oksigen pun oksigen takkan naik. Maknanya dia perlu disambungkan ke mesin bantuan pernafasan Ada orang tanya kalau tak demam batuk sesama, bukan. Dia COVID ni awal-awal dia memang batuknya kering. Batuk kering sebabnya kahak tu tak boleh keluar
dia wajib ada demam. Wajib ada demam walaupun tahap 2 tu tapi yang tak ada simptom tu lain lah Kalau nak tahu, kadang-kadang ada orang tu dia tak ada demam, tak ada apa, tapi cuma dia rasa kenapa aku tak boleh bau, tak boleh rasa. Itu pun antara simptom paling kecil. Almost 60% orang yang kena COVID ni, benda pertama dia komplain ialah dia tak boleh bau. Dia tak boleh bau Okey, berbalik kepada tahap kelima tu, dia perlukan mesin bantuan pernafasan sebabnya paru-paru dia dah mula fail, dah mula gagal. Bila paru-paru gagal ni, dia tak start macam tu je, sebab bila kurang oksigen, dia akan affect semua organ lain. Virus tu sendiri dia tak affect paru-paru saja, dia pergi ke semua organ tubuh. Masa ni dia perlukan dia perlukan rawatan rapi atau perlu dimasukkan ke ICU. Satu tentang virus COVID ni, bila dia masuk dalam saluran pernafasan, tak seperti kuman lain. Kuman lain bila masuk ke saluran pernafasan, dia duduk dekat kita punya saluran pernafasan besar dekat main bronchus ataupun main bronchus Lepas tu panggil bronchopneumonia Dia akan duduk kat situ je. Tapi COVID ni dia menyelinap masuk sedalam-dalamnya. Dia conquer satu paru-paru tu, dia pergi jauh dalam. Dia macam dia gali, dia guru di terowong bawah tanah sampai hujung. Sebab tu nak baiknya tak senang Okey. Ada orang tanya, apakah rawatan berkesan untuk COVID? Okey, rawatan berkesan untuk COVID dia bergantung kepada stage. Kalau stage 1 di mana tak ada simptom, tak perlu rawatan nanti dia baik sendiri. Tapi rawatan dia ialah dia kena kuarantin dalam rumah. Berapa lama? 2 ke 3 minggu sekurang-kurang tu 2 minggu. Sebab ada carrier macam WHO cakap, walaupun kebanyakannya 2 minggu je virus tu inkubasi dalam tu, tapi ada sesetengah orang boleh bawa sampai ke 24 hari. China lagilah, dia kata dia report ada segelintir dia boleh bawa sampai ke 30 ke 50 hari. Ini rekod daripada China So yang kita ambil sekarang 2 minggu, itu umum, majority kita tak payah ambil yang kecil-kecil ni. Sebab itulah semua orang kena patuh PKP, duduk rumah. Sebab kita tak nak kita kena tangkap dengan COVID. Nombor 2, kita tak nak kita pula jemput COVID ke dalam rumah kita Okey, rawatan berkesan. Kalau stage 1 tak perlu rawatan. Stage 2 macam saya kata tu, dia cuma demam, sakit perut, cerit-berit, ada sakit tekak. Itu simptomatik. Simptomatik tu kalau demam tinggi, ambillah ubat demam kalau perlu kalau tak perlu tak payah. Kalau cerit-berit tu mungkin dia kena perlu minum air lebih. Kalau dekat hospital kat Malaysia ni, semua stage yang asal positif, dia tak kira stage apa, memang masuk ward kat Malaysia ni. Dekat overseas lain, macam dekat UK ke US, selagi kau bukan stage 3, stage 3 selagi tak stage 4 ke atau 5, memang dia tak layan. Dia duduklah dekat rumah. Kita memang agresif lah sebab kita tak nak penyebaran tu berlaku. Okey, kalau dekat hospital, katakan anda baru stage 2, anda cuma ada demam je, sakit batuk pun belum, sakit tekak, cerit-berit. Simptomatik maknanya kalau perlu tak lalu makan, cerit-berit dan teruk, mungkin kita perlukan drip untuk hydration. Stage 3 dah ada batuk, kita tengok juga pula dah ada how bad dia punya oksigen level tu. Kalau oksigen level dia katakan dia baru stage 3, dia belum sesak nafas lagi, dia cuma batuk je, tapi kita check dia punya oksigen level ni pakai oksigen pulse oximeter, dia dah 93, 92. Yang normal ialah 96 ke atas 96% ke atas. Orang yang normal selalunya, saya dan awak yang normal 98 ke 100 lah kan. Tapi dia baru batuk tapi dah turun, dia belum sesak nafas lagi macam tu pun dia dah perlu oksigen bila kita start ubat-ubat yang ubat rawatan drug untuk untuk COVID ni,
Kita akan start daripada selalunya stage 3 atau stage 3 ke atas plus minus Selalunya 4 dan 5 tu dah wajib start Ada orang stage 3 terus start Okey, stage 4 ni dia dah perlu oksigen. Yang memang yang ni dah start ada sesak nafas. Kadang-kadang dia perlu oksigen daripada macam-macam stage lah. Daripada yang kecil tu kita panggil nasal cannula 3 liter, lepas tu naik 4 liter, 5 liter, lepas tu naik 10 liter, lepas tu naik 15 liter terpulang. Ada yang kena pakai topeng topeng yang ada positive pressure, dia bagi oksigen kuat lebih sikit Ada tempat ada yang pakai tu. Tapi kalau dah stage 5 dah ada, makna organ dia dah fail, paru-paru dia dah fail, dia perlukan rawatan di ICU. Kita akan masukkan tube pernafasan masuk kat mulut sampai ke kerongkong ni dan sambung ke mesin pernafasan ventilator Sebab apa kita pesakit macam ni perlukan rawatan ICU? Sebab bila kita dapat jangkitan kuman yang teruk macam ni, organ pertama yang kena of course lah paru-paru kan, sebab paru-paru akan fail dulu. Organ kedua selalunya ialah kidney, kemudian jantung dan kemudian organ-organ lain lah, liver ke apa. Sebab kena masuk ke ICU, sometimes patient ni bukan saja perlukan rawatan yang ventilator tu, dia perlu dialisis perlukan ubat untuk support jantung sebab jantung dia dah tak mampu nak pump darah untuk support normal blood pressure itu kita panggil itu tahap kritikal orang tua selalu dapat macam ni. Antara rawatan yang kita gunakan kat hospital sebab sekarang coronavirus SARS-CoV ni dia adalah novel virus Jadi kita punya rawatan pun masih dalam peringkat hypothetical. Sebab itulah ada sana macam-macam center ada try ubat ni lah, yang vir belakang tu kan antiviral macam-macam, remdesivir lah apa benda kan. So far kita memang pakai antiviral, anti-malaria dan interferon plus minus itu rawatan. Tapi jangan pula kita dengar rawatan ni kita kelam kabut cari nak belilah macam dulu masa awal-awal COVID keluar. Semua orang berebut-rebut nak beli chloroquine dengan hydrochloroquine. Semua berebut-rebut. Ada kat GP tu sampai ada orang cakap, ada orang minta jual chloroquine dekat dia nak bayar I200. Tak boleh it's not about the medication Sebab you kena pergi hospital untuk kita assess. Yang medication ni is just one part. The other part is supportive treatment. Kalau you dapat semua ni tapi you tak dapat oksigen, you tak dapat rawatan untuk support paru-paru, kidney, semua tu memang gone lah Dan tak termasuk lagi ubat-ubat ni bukan tak ada side effect. Macam hydrochloroquine tu boleh affect jantung. Kita kalau patient on tu kita akan check dia punya ECG tu, yang wire-wire tu, kita baca ECG tu almost every day kita akan check whether jantung dia dah affected dengan ubat ni ke belum Kita akan check juga dia punya fungsi buah pinggang, fungsi hati, setiap hari ambil darah. Jadi siapa-siapa yang masuk ward tu janganlah pula komplain kenapa hari-hari ambil darah, tak cukup ke, nak buat eksperimen ke. Tak sebab kita nak tahu progres penyakit awak ni selaju mana, sebab kita tak nak virus tu lebih laju daripada rawatan kita. Kita kena tangkap, kita kena catch awak di stage yang betul sebab tu kena ambil darah setiap hari, terutama yang ada simptom ni yang dah perlu oksigen ni, memang kena check darah hari-hari. Satu lagi saya tengok baru-baru ni selain hydrochloroquine, yang baru-baru ni ada orang cakap, bukan ada orang lah ada orang di US tu kata kalau virus yang boleh dibuang dengan cuci tangan pun boleh hilang, kenapalah kita tak boleh ambil cuci tangan, sabun cuci tangan tu, pembersih kuman tu kita masuk dalam darah je, habis cerita. Boleh ke macam tu? Memang virus tu akan mati, tapi host virus itu, iaitu orang yang ada penyakit pun boleh mati juga sebab tu tak boleh Okey. Ada orang tanya, betul ke vitamin C high dose digunakan dalam rawatan COVID? So far tak ada. So far di Malaysia memang tak ada. Di tempat lain pun tiada
kita memang buat conference antara bukan doktor Malaysia je, dari China, dari apa semua, serata dunia kita ada buat conference. Kita sentiasa update each other. Apa pembaharuan, apa penambahbaikan dia dah jumpa, kita cari. Tapi betulkah vitamin C digunakan dalam kajian untuk COVID? Ya, dia dalam peringkat kajian. Sebab vitamin C ni, one thing, vitamin C ni orang obses sebab dia kata nak baik cepat vitamin C, ambil vitamin C megados. Bukan dia ambil sikit tau. Dia ambil banyak. Macam keperluan manusia ialah 100 mg sahaja sehari. 100 mg tu sikit je. Satu potong jambu batu tu dah cukup dah. 100 mg. Ataupun satu mangkuk sayuran hijau tu, dah cukup dah. Even satu batang cili hijau tu dah cukup dah keperluan vitamin C untuk setiap hari. Jadi saya rasa orang Malaysia yang makan cili ni, dia tak payah susah hatilah, vitamin C dia memang cukup. Satu lagi vitamin C ni ialah vitamin larut air. Jadi larut air ni maknanya kalau masuk dalam darah dan body tak ada uptake sebab dah cukup, dia akan keluar dalam kencing je. Tak kira lah you ambil 1000 miligram ke, 1,000,000 miligram ke, dia akan ambil 100 miligram yang dia perlu je lah, itu semua buang. Dia akan menyebabkan kencing kamu jadi mahal sahaja. Bukan saja kencing jadi mahal, silat-silat dapat batu karang buah pinggang. Tapi dia kalau patient yang critically ill, maknanya patient dekat ICU yang vitamin C dah depleted, dah pakai, ada kegunaan dia. Tapi belum digunakan secara meluruh dalam mana-mana ICU, tak pakai. So makanlah macam biasa. Sebab itu kita kata macam mana nak cegah. Kita akan masuk selepas ini. Okey, macam mana nak cegah COVID ni? Adakah kalau saya ambil vitamin C megados, vitamin D megados ni boleh prevent saya? Kan macam-macam orang. Sebenarnya tiada. Tiada apa-apa makanan pun boleh cegah awak daripada terkena COVID. Tapi yang terbukti berkesan sekarang ialah macam yang kita sebut-sebut dalam surat khabar, dalam TV sepanjang masa tu lah. Hand hygiene, cuci tangan sepanjang masa. Jangan sentuh muka dengan hidung. Jarakkan diri anda dengan orang lain. Kurang-kurang 1 ke 2 meter jarak. Itu kata jarakkan sosial. Bukan penjarakan sosial. Penjarakan sosial. Social distancing. Sebabnya kalau social distancing ni, even kalau orang tu ada virus COVID sebelah kita dalam 2 meter, memang tak sampai. Sebab itulah benda tu penting. Patuh PKP, duduk rumah. Dan satu lagi, makan makanan berkhasiat. Makan makanan berkhasiat dan jagalah kesihatan. Exercise, jangan tinggal exercise. Jangan malas-malas kena air rajin. Sebab exercise tu dia pulihkan kita punya circulation darah. Kita nak darah kita sentiasa mengalir laju. Bukan asyik terduduk, terbaring je kan. Kita kena beraktif. Adakah kita perlu suplemen? Macam saya kata tu, tak perlu. Makan macam biasa saja, cukup. Cukup. Adakah saya perlu immune booster? Tak ada. Immune booster you ialah exercise, positive thinking, jaga pemakanan, jaga kesihatan. That is your immune booster. Okey. Adalah orang, saya nak jawab, ada orang tanya katakan, adakah saudara saya baru meninggal, dia adalah patient under investigation. Maknanya dia PUI. Dia ada kontak dengan pesakit COVID positif tapi dia punya status tak tahu. Dia sampai hospital, dia meninggal. Maka bolehkah saya bawa balik dia, kami kebumikan dia cepat-cepat tanpa tunggu keputusan swab tu balik dan kebumikan mengikut tata cara COVID positif. Sebab saya kat sini saya jawablah. Jawapannya kebanyakan state, kebanyakan negeri memang tak benarkan. Nombor 1, kita ingat orang yang meninggal tu dia ada hak. Macam mana kalau kita uruskan mayat COVID, mayat macam COVID, tahu kan kalau kita uruskan mayat COVID, dia akan bungkus dalam plastik hitam, apa-apa tayamum semua atas plastik tu. Mula-mula tayamum atas plastik tu, dan kemudian tu kita akan spray klorok. Dia punya yang keranda nak bawa ke tu pun sembuh klorok lagi. Masa nak tanam dalam, nak masuk liang lahat pun sembuh klorok dalam tu juga. Adakah adil jika orang tu negatif tapi kita uruskan secara macam tu? Tak adil sebab mayat pun dia ada hak
Kalau negatif, kenapa kita nak uruskan macam positif ya? Kesian ya. Jadi kita kena tunggu sebab keputusan swab ni tak adalah lama mana ya. Selalunya kalau meninggal, orang yang dah meninggal, kita boleh minta doktor percepatkan. Dia paling lama pun 24 jam ya. Untuk orang yang kita urgent ya. Adalah kalau boleh dapat katakan peluang dia cerah, kurang dia 24 jam pun boleh ya. Jadi sabarlah dulu ya, jangan tergesa-gesa. Saya tahu kalau kita especially yang Muslim, kita nak sangat kebumikan mayat tu cepat-cepat ya. Tapi kita ingat juga mayat pun ada hak ke atas kita ya. Okey, setakat itu sahaja sebab saya pun on call hari ni, kejap lagi ada kerja. Saya harap patuhilah PKP semua orang ya. Sekarang ni kita dah nampak kerajaan dah start dah exit strategi tu dah berlangsung secara perlahan. Nampak kilang pun ada yang kilang dibuka secara ni kan. Dah start buka. Adakah benda tu positif atau negatif kita tak tahu lagi. Kita kena tengok trend dia macam mana teruskan PKP, duduk rumah, teruskan jarak sosial ya. Walaupun duduk dalam rumah, kena jarak sosial. Especially kalau ada orang yang selalu keluar masuk dalam rumah. Ada orang yang pergi kerja kan, itu lagi important. Memang kena. Saya pun dah tak ada peluk-peluk anak berapa lama dah. Saya tak berani nak ziarah mak pun sebab saya ni kira rate sebab saya handle pesakit COVID kan. Saya ikut rate. Saya tak naklah bawa ke mak saya memang duduk rumah, so dia green. Saya tak nak bawa penyakit dekat dia jadi siapa-siapa yang kecuali lah anda semua memang duduk rumah 24 jam, tak ada siapa keluar. Lepas tu selama-lama 2 bulan ni memang tak keluar ke mana-mana, tu tak kisahlah, tak ada jarak sosial pun.